Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah ini adalah kelas rakaman untuk pagi tadilah. Sebab pagi tadi ada yang terdapat join, so kita rakam dan post kat YouTube. Kita ulang balik apa yang kita belajar pagi tadilah, iaitu tentang makhraj al-halqi. Jadi sebelum kita mulakan kelas, macam biasa kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan macam kelas-kelas dekat sekolah, kalau sebelum belajar kita baca doa belajar, macam tu juga kelas online kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Okey, jadi pelajaran baru hari ini adalah berkenaan dengan makhraj al-halqi. Sebelum tu kita ulang kaji sikitlah apa yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu yang pertama makharijul huruf. Siapa yang ada buku teks boleh buka buku teks awak muka surat 1. Kita ulang kaji sikit-sikit. Ataupun nak tengok skrin pun boleh, tak ada masalah. Jadi yang pertama kita faham tentang makharijul huruf. Apa tu makharijul huruf? Dia adalah tempat keluar, tempat kita nak sebut huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah tu apa? Alif, ba, ta, huruf-huruf dalam bahasa Arab tu dipanggil huruf hijaiyah. Manakala A, B, C awak tu dalam Rumi tu dipanggil huruf alfabet. Jadi huruf hijaiyah ni dia bukan suka hati je nak sebut. Dia ada tempat sebutan dia masing-masing. Jadi itu yang kita akan belajar dalam makharijul huruf, tempat keluar, tempat sebut huruf-huruf hijaiyah. Okey, jadi dalam muka surat 2, kalau tengok muka surat 2 buku teks, kita ada 5 makhraj. Makharijul tu jamak lah, kata ganda bagi makhraj. Makharijul huruf dengan makhraj senang cerita sama je lah. Jangan pening pula kalau kadang-kadang kejap awak dengar saya sebut makhariju, kadang-kadang awak dengar saya sebut makhraj. Jadi makhariju dengan makhraj tu sama je. Jadi makharijul huruf ada 5 bahagian. Yang pertama makhraj al-jawf, rongga mulut. Yang ini pun kita dah belajar dekat video yang kedua YouTube. Kemudian makhraj al-halqu yang kedua, ini yang kita akan belajar hari ini, rongga halqum. Kemudian kita ada makhraj al-lisan, lidah. Yang keempat makhraj al-syafatan, 2 bibir. Yang kelima makhraj al-khayshum, rongga hidung. Okey. Jadi kita ulang kaji pula yang kedua, makhraj al-jawf, rongga mulut. Jadi huruf apa yang keluar daripada rongga mulut? Okey, tengok muka surat 3 buku teks awak. Nampak tak ada gambar apa ni? Gambar hidung, mulut dan sebagainya. Yang ada anak panah hitam tu, itu adalah rongga mulut. Jadi rongga tu yang kita boleh faham, rongga adalah lubang. Lubang yang berada di anggota badan kita lah. Jadi kalau lubang hidung, rongga hidung. Lubang telinga, rongga telinga. Jadi bahagian mulut tu kalau kita buka, kan lubang, jadi sepanjang ruangan kosong itu adalah rongga mulut. Macam dekat buku tu boleh nampak lah. Dia meliputi lidah sampai ke bawah tu lah, kerongkong.
Tu dikira kawasan rongga mulut. Jadi huruf apa yang keluar daripada rongga mulut ni? Kita tengok dekat muka surat 3 dekat bawah tu. Yang pertama kita ada pengertian al-jauf, ialah rongga mulut. Tu kita dah tahu. Yang kedua, huruf yang keluar daripada al-jauf ialah huruf-huruf mad, iaitu alif, waw, ya. Jadi huruf yang keluar daripada al-jauf ialah huruf-huruf mad. Tengok muka surat 4. Contoh. Huruf mad maksudnya adalah bacaan panjang. Jadi bacaan panjang baris atas kita akan ada huruf alif mad. Kalau bacaan panjang baris hadapan kita akan jumpa huruf waw mad. Kalau bacaan panjang bagi baris bawah kita akan jumpa huruf ya mad. Jadi untuk huruf alif mad, contoh wa ma qala. Panjang awak sebut bunyi tu datang daripada rongga mulut. Wa yaquluna. Bunyi panjang tu, bunyi panjang itu pun datang daripada rongga mulut. Kemudian bacaan panjang, bacaan mad huruf ya, fi dini. Panjang bacaan tu, itu pun datang daripada rongga mulut. Boleh faham? Jadi makhraj al-jauf mudah sahaja, iaitu keluar daripada al-jauf tu bunyi mad. Sama ada mad alif ataupun mad waw ataupun mad ya. Okey, cukup ulang kaji kelas yang lalu. Kita pergi kelas yang baharu, muka surat 6, makhraj al-halq. Apa tu makhraj al-halq? Tengok gambar tersebut, perhati dan faham. Jadi kawasan biru yang dekat gambar tu, itu adalah kawasan makhraj al-halq. Kawasan mana tu agak-agak? Itu adalah tekak ataupun kerongkong. Ataupun dalam buku ni dia pakai istilah halkum. Jadi halkum dalam bahasa Melayu yang biasanya difahami adalah benda yang bonggol dekat tekak lelaki tu. Jadi mungkin akan ada perempuan yang kata, "Ustaz, saya tak ada halkum sebab awak perempuan." Yelah, betul tak ada halkum. Tapi halkum yang dimaksudkan dalam tajwid ni bukan halkum yang dekat tekak lelaki tu, bukan. Halkum yang dimaksudkan dalam tajwid ni adalah awak punya kerongkong ataupun tekak. Boleh faham? Jadi semua orang, lelaki perempuan semua ada tekak kan. Okey, perhati dan faham. Dia ada 3 gambar kat sini. Kalau perhati betul-betul, dekat setiap gambar tu ada sedikit perbezaan. Tengok gambar yang pertama, dekat atas sebelah kanan ni, ada 2 huruf, hamzah dan ha. Kemudian boleh nampak ada dot putih dekat sini. Bermaksud huruf hamzah dan ha keluar daripada bawah situ. Awak punya tekak ni, kerongkong ni, dekat bawah sekali. Dekat dengan awak punya abdomen ni. Ha. Bila awak sebut, bunyi hamzah dan ha keluar daripada sini. Dan nama tempat ni adalah Aqsal Halqi. Macam yang dekat buku tu. Aqsal Halqi, pangkal halkum. Next, tengok gambar yang kedua. Gambar sebelah kiri atas buku awak tu. Ada 2 huruf juga. Yang pertama huruf ha, yang kedua huruf ain. Namanya wastul halqi, tengah halkum. Tengok dot putih dekat gambar tu. Dia berada dekat tengah-tengah halkum, tengah-tengah kerongkong kita. Bila nak sebut huruf ha ataupun huruf ain, kita akan rasa macam ada sedikit tekanan dekat kita punya kerongkong tekak ni. Ha, ha. Sebab tu sebutan huruf ha bulat ni dengan ha yang besar tu berbeza. Siapa yang selama ni mengaji Iqra, baca Quran, disebut sama je bunyinya, kena baiki. Okey. Huruf ha bulat tu dia macam sebutan huruf H yang biasa. Ha, hi, hu, hari. Tapi huruf ha yang berada di tengah halkum, wastul halqi ni, dia kena tekan sikit dekat tekak tu. Ha, hi, hari. Bezalah sebutan dia. Ha,
hi. Jadi ha bulat tu sebutan dia macam biasa. Manakala ha yang pedas tu sebutan dia lebih halus. Macam tu juga beza hamzah dengan ain. Tu hamzah. Api, i, ikan, ula, sebutan dia macam biasa. Tapi kalau ain dia tekan sikit dekat tengah halkum tu, tengah tekak tengah kerongkong tu. Api, kan lain bunyi dia. Ikan, kan lain. Ular, kan lain. Jadi kena bezakan. A'udzu billah. Hamzah, huruf ain. Kena bezakan. Jangan baca a'udzu, tak boleh. Dua-dua hamzah tak boleh. Dua-dua ain pun tak boleh. Kena bezakan. Hamzah dulu, baru ain. A'udzu billah. Okey. Gambar yang ketiga, kita ada dua huruf juga, huruf kha dan juga huruf ghain. Nama tempat dia adalah adnal halqi, hujung halkum. Kalau kita tengok dot putih dekat gambar tu, dia berada hujung betul-betul dekat anak tekak. Huruf kha ni bila nak sebut, kena standby sikit air liur sebab dia mesti ada bunyi tu, dia punya salah satu ciri-ciri lah. Kha. Tapi huruf ghain tidak. Dia tidak ada bunyi kha macam tu. Tetapi kedudukan dia sama dengan huruf kha tu lah. Gha. Dia pakai hujung halkum, hujung kerongkong. Gha. Ri. Ru. Okey. Muka surat 7. Perhati dan faham. Pengertian al-halqu ialah bahagian halqum atau kerongkong. Boleh? Pengertian al-halqu ialah bahagian halqum atau kerongkong. Atau kalau awak nak pakai pengertian yang ada dekat muka surat 2. Kalau buka balik muka surat 2, dia tunjuk makhraj al-halqu ialah rongga halkum. Jadi kalau awak nak tulis pengertian al-halqu ialah rongga halkum, boleh. Kalau awak nak tulis ikut pengertian dekat muka surat 7 ni, bahagian halkum atau kerongkong pun boleh. Okey. Huruf yang keluar dari al-halqu ada 6. Tengok belon ni, ada 6 belon. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Boleh? Kenapa dia susun huruf-huruf tu macam tu? Kenapa hamzah dengan ha? Kenapa ain dengan ha? Kenapa ghain dengan kha? Kenapa tak susun ain dengan ghain? Kan bentuk dia sama. Kenapa tak ha dengan kha? Kan bentuk dia sama. Ada sebab kenapa dia susun macam tu. Dia dah susun siap-siap kawan-kawan dia, dua. Hamzah dengan ha, dia berkawan, dia duduk dekat mana tadi? Pangkal halkum, aqsal halqu. Huruf ain dengan ha, dia dah berkawan, dia duduk dekat wastul halqu, tengah halkum. Kha dengan ghain, dia dah berkawan, dia duduk dekat hujung halkum. Adnal halqu. Sebab tu dia punya susunan macam tu. Jadi kalau awak nak senang ingat 3 bahagian halkum tu, kena ingat susunan huruf ni jugalah. Supaya senang. Hamzah dengan ha, satu geng. Ain dengan ha, satu geng. Ghain dengan kha, satu geng. Right? Seterusnya bahagian makhraj al-halqu. Ini sama je macam dekat muka surat 6 tadi yang ada gambar kerongkong tekak tadi tu. Sama saja. Aqsal halqu, pangkal halkum. Hurufnya apa tadi dekat muka surat 6? Hamzah dan ha. Bahagian kedua, wastul halqu, tengah halkum. Huruf dia apa? Boleh tengok muka surat 6 balik, ada 2 huruf juga. Ain dan ha.
Kemudian adnal halqu, hujung halkum. Huruf dia apa? Ghain dan kha. Okey, tengok bawah. Perhati dan baca. Ini macam mana kita nak cari misal dalam Al-Quran yang berkaitan dengan makhraj al-halqu. Yang pertama, kita kena tahu huruf al-halqu dia apa. Ada 6 huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Kena ingat geng-geng ini. Itu yang pertama. Yang kedua, makhraj al-halqu dapat dikenali bila kita jumpa huruf-huruf ni dalam keadaan mati. Contoh, dekat sini kita ada hamzah mati dengan ha mati. Jadi kalau kita jumpa hamzah mati, a, dekat situlah kita boleh tahu dia ada sebutan dia datang daripada rongga halkum, rongga kerongkong. Macam tu juga ha mati, dia datang daripada sini. Misal ayat Al-Quran, yu'minuna. Kat mana hamzah mati, yang dia dah gariskan, dah merahkan siap-siap kat buku awak tu. Itu adalah misal untuk huruf hamzah makhraj al-halqu. Yu'minu, hamzah mati. Misal untuk huruf ha, bawah dia, asyahru, ha mati. Itu adalah misal untuk ha makhraj al-halqu. Asyahrul haramu bisyahri, ada ha mati. Jadi ha tu yang dimerahkan itulah makhraj al-halqi. Kemudian huruf ha dengan ain sama juga. Cara kita nak kenal dengan cara kita mematikan huruf ha ataupun huruf ain. Beza dengan ha tadi. Bunyi dia biasa. Tapi kalau ha, bunyi dia lebih pedas. Macam tu juga dengan ain, bunyi dia berbeza dengan hamzah. Kalau hamzah tadi kalau ain okey. Contoh dekat ayat Al-Quran, huruf ha, innallaha yuhibbul muhsinin. Kita ada ha mati, jadi itu adalah misal untuk huruf ha makhraj al-halqu. Yang kedua, misal kedua, wala ta'tadu, huruf ain yang mati. Itu juga adalah untuk misal untuk huruf ain makhraj al-halqu. Yang terakhir, huruf kha dan ghain. Sama juga, cara kita nak kenal adalah dengan menyebut dengan mematikan dia. Rasa tak dekat hujung tekak dekat elia tu, itu tempat huruf kha. Macam tu juga dengan huruf ghain, okey. Contoh ayat Al-Quran dekat sebelah tu, wa akhrijuhum, tu huruf kha. Huruf ghain pula, wastaghfirullah, okey, tu huruf ghain. Boleh? Tu saja untuk hari ini. Makhraj al-halqu, senang saja. Al-halqu ialah rongga halkum, rongga tekak, rongga kerongkong. Berapa huruf yang keluar daripada makhraj al-halqu? 6, iaitu hamzah, ha, ain, kha, ghain. Okey, kita buka muka surat 8, kita buat sikit aktiviti. Kelas Google Meet pagi tadi pun buat aktiviti yang sama jugalah. So siapa yang tak dapat join, yang join YouTube ni pun kena ikut sama-sama buat aktiviti ini, iaitu kita akan baca surah ini, surah Al-Baqarah ayat 286. Saya baca, awak dengar dulu, lepas tu awak ikut. Okey. Lepas habis kita baca ayat ini, kita akan cari makhraj al-halqu dalam ayat ini. Okey.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ikut. 1, 2, mula. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Okay. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Ikut. 1, 2, mula. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ikut. 1, 2, mula. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. Kita berhenti kat situ. Ikut. 1, 2, mula. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ikut. 1, 2, mula. كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Ikut. 1, 2, mula. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Ikut. 1, 2, mula. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ikut. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Okey, baik. Okey, kita akan cari misal makhraj al-halqu dekat potongan ayat ini. Cuma macam mana kita nak cari? Yang pertama kita ingat balik apa huruf makhraj al-halqu. Kita ada 6 huruf, iaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi macam ni kita nak kenal pasti contoh-contoh ini. Kita akan cari mana huruf hamzah ke, ha ke, ain ke, ha ke, ghain ke, kha ke yang mati. Huruf mati, huruf makhraj al-halqu yang mati dalam ayat ini. Okey. Kita lihat yang mula-mula. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada tak huruf mati? Ada. Huruf fa, nafsan. Huruf fa huruf makhraj al-halqu ke bukan? Bukan. So kita abaikan. Kemudian huruf sin mati. Wus'aha. Sin huruf makhraj al-halqu ke bukan? Bukan. Kita abaikan. Sambung. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada huruf mati. Huruf ta. Bukan makhraj al-halqu, abaikan. Huruf ya mati, bukan makhraj al-halqu, abaikan. Huruf kaf mati, bukan makhraj al-halqu, abaikan. Huruf ta mati,
pun bukan makhraj al-halku. So kita abaikan. Sambung. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita cari huruf yang mati. La tu'akhidna, huruf zal. Zal bukan huruf makhraj al-halku, abaikan. In ni juga adalah huruf mati. Nun, nun bukan makhraj al-halku, abaikan. Nasina au, huruf waw mati, pun bukan makhraj al-halku, abaikan. Akhtana, kita ada kha mati, dia huruf izhar halki. So tandakan, siapa yang ada pensel gariskan dekat buku teks awak. Ini misal al-halqu. Akhtana, sebelah tu ada hamzah pula. Hamzah mati juga adalah makhraj al-halqu. Gariskan dekat bawah hamzah tu. Ni saya pakai ni jari besar sangat. So mungkin tak dapat nak garis betul-betul lah. Jadi awak yang pakai pensel, pakai buku teks tu, garis betul-betul. Tu adalah makhraj al-halqu dengan ta. Itu adalah makhraj al-halqu. Kha mati dengan hamzah mati. Sambung. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah. Kat mana huruf mati? Tahmil, kita ada huruf ha mati. Huruf ha izhar ke bukan? Izhar pula. Makhraj al-halqu ke bukan? Ya, makhraj al-halqu. Jadi tandakan, gariskan. Tahmil, huruf lam, bukan al-halqu, abaikan. Alaina, huruf ya, bukan, jadi abaikan. Yus'ran, huruf sad, bukan, so kita abaikan. Hamaltahu, huruf lam, sekali lagi, bukan, abaikan. Okey. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Kalimah min qablina. Min ini juga adalah nun mati. Nun mati bukan makhraj al-halqu, abaikan. Qab, huruf ba, bukan makhraj al-halqu, abaikan. Boleh adjust size. Okey, seterusnya. Rabbana wa la tuhammilna, lam mati, bukan, abaikan. Ma la taqata lana bih. Sambung. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu, kita ada ain mati. Itu huruf makhraj al-halqu, gariskan. Anna waghfir lana, huruf ghain mati. Huruf ghain adalah makhraj al-halqu, gariskan. Waghfir, huruf ra mati tu pula bukan makhraj al-halqu, so kita abaikan. Lana warhamna. Warhamna, kita ada ra mati, bukan makhraj al-halqu, abaikan. Hamna, mim mati, pun bukan, kita abaikan. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta, nun mati, bukan, abaikan. Maulana, bukan al-halqu, abaikan. Fansurna, nun mati, ra mati, dua-dua bukan, abaikan. 'Alal qaumi, waw mati, bukan juga, abaikan. So dalam potongan ayat ni kita ada 4 sahaja contoh, iaitu kalimah akhtana. Ni kalimah pertama, akhtana. Yang kedua, kalimah tahmil. Yang ketiga, kalimah wa'fu. Yang keempat, kalimah waghfir. Okey. Ini adalah kalimah yang mengandungi contoh makhraj al-halqu. Boleh dapat? Okey. Pergi dekat kotak purple yang bawah. Pertama, murid membaca ayat di atas secara talaki musyafahah. Tadi kita dah baca
Nombor 2, menyenaraikan kalimah-kalimah mengandungi makhraj al-halqi. Kita dah buat tadi, yang ada 4 tadi. Yang ketiga, okey, yang ketiga ni saya nak awak buat dekat buku tulis. Siapa yang dah buat, bagus, alhamdulillah. Kot-kotlah ada pelajar yang join kelas pagi tadi, dia tonton semula. So awak dah buat latihan pagi tadi, so selesai, tak ada masalah. Siapa yang belum, buat dekat buku tulis. Ni 3 soalan ni saya bacakan. Kalau terlupa, boleh rewind balik video ni. Okey. Jawab soalan berikut. Pertama, apakah erti al-halqu? Kat mana jawapan dia? Ada dekat muka surat 6. Muka surat 7. Ni, pengertian al-halqu ialah bahagian halkum atau kerongkong. Ni jawapan nombor 1. Dah bagi jawapan siap-siap, tinggal awak salin je. Kalau tak buat juga tak tahulah. Nombor 2, apa dia tanya? Berapakah huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-halqi? Ada berapa? Tengok balik huruf dia. Ada berapa belon ni? Ada 6. So tulis jawapan dia ada 6. Awak nak buat nombor bahasa Rumi pun tak apa. Buat nombor bahasa Melayu tu kan, 6 pun dah boleh lah, saya terimalah. Nombor 3, senaraikan semua huruf-huruf yang keluar dari makhraj al-halqi. Tulis 6 huruf tadi tu. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu jawapan nombor 3. Okey. Nombor 4, berapakah bahagian makhraj al-halqi? Dia tanya berapa. Jadi tak payah tulis apa bahagian dia. Cuma tulis ada berapa. Tulis nombor. Ada berapa ni? 3. Tulislah nombor 3. So ada 3 makhraj al-halqi. Dia tak suruh tulis nama. Cuma hafallah, sebab dalam periksa selalu juga dia tanya nama bahagian makhraj. Cuma untuk soalan 4 ni dia cuma tanya berapa. Okey. Itu sahaja untuk kelas tajwid pada kali ini, kelas yang ketiga, makhraj al-halqu. Berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.